Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasal sejarah bersama dengan cikgu pada sesi kali ini, di mana kita masih lagi dalam bab 4 tingkatan 5, iaitu mengenai sistem persekutuan. Dan pada sesi kali ini, cikgu akan sentuh mengenai 4.2, iaitu tentang kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi di sini nanti kita akan lihatlah kuasa di bawah kerajaan persekutuan dan juga kuasa di bawah kerajaan negeri. Jom kita belajar bersama-sama. Bagi pentadbiran kerajaan Malaysia akan dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu yang pertamanya ialah kerajaan persekutuan. Yang keduanya ialah kerajaan negeri dan peringkat yang ketiga ialah kerajaan tempatan. Nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut untuk kita lihat tentang ketiga-tiga peringkat ini. Jadi yang pertama, kita lihat dahulu tentang pembahagian kuasa yang berlaku. Dalam Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan kuasa yang khusus antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, di mana ia meliputi kuasa perundangan dan juga kuasa pemerintahan. Kenapa pentingnya ada pembahagian kuasa? Pembahagian kuasa ni kita lihat tujuan dia adalah untuk melicinkan perjalanan sistem persekutuan. Malah pembahagian kuasa ni juga akan mengelakkan permasalahan yang berlaku antara kedua-dua peringkat kerajaan. Contohnya masalah yang berlaku antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Dan kemudiannya peruntukan kuasa sebenarnya lebih besar telah diberi kepada peringkat persekutuan. Kenapa pula kuasa banyak diberi kepada peringkat persekutuan? Ini adalah kerana untuk mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Selain daripada itu, ia juga adalah untuk menjamin kestabilan dan kemajuan negara kita. Sebab tu, peruntukan kuasa lebih besar diberi di peringkat persekutuan. Walau bagaimanapun, kita lihat bagi kerajaan tempatan pula, tiada peruntukan yang khusus kepada kerajaan tempatan. Jadi, apa berlaku kepada kerajaan tempatan? Jadi, kerajaan tempatan ni sebenarnya telah diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi kita kena faham di situ di mana kerajaan tempatan ini telah diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi itu sedikit mengenai pembahagian kuasa. Kita lihat pembahagian kuasa yang melibatkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan kita kena faham juga satu lagi peringkat yang ketiga tadi, iaitu kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan kuasanya dia akan berada di bawah kerajaan negeri. Okey, ini tentang pembahagian kuasa. Jom kita lihat pula tentang kuasa kerajaan persekutuan. Dalam kerajaan persekutuan, Parlimen mempunyai kuasa membuat undang-undang. Jadi, kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan meliputi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai senarai persekutuan. Ini kita dapat lihat di dalam senarai persekutuan yang ada di bawah ni. Dan selain itu, senarai persekutuan menjelaskan kuasa kerajaan persekutuan luas meliputi skop kepentingan nasional dan merangkumi semua aspek perkhidmatan berhubung dengan pentadbiran negara. Jadi kita dapat lihat di sini di mana kuasa kerajaan persekutuan skopnya sangat luas sebab ia melibatkan kepentingan nasional dan juga berhubung dengan pentadbiran negara. Antara senarai persekutuan, jom kita lihat antara senarai persekutuan ini, antaranya ialah yang pertama, hal ehwal luar negeri, yang kedua, pertahanan, yang ketiga ialah keselamatan dalam negeri, yang keempat, pentadbiran keadilan, yang kelima, kewarganegaraan, yang keenam, kewangan, yang ketujuh, perhubungan dan pengangkutan, yang ke-8, pelajaran, dan yang ke-9 ialah perubatan dan kesihatan. Jadi ini antara senarai yang ada di bawah persekutuan. Bagaimana pula dengan kerajaan negeri? Jom kita lihat pula kuasa bagi kerajaan negeri. Jika dalam kerajaan persekutuan tadi, undang-undang digubal oleh Parlimen. Jadi di peringkat negeri pula, undang-undang digubal oleh Dewan Undangan Negeri atau kita kenalinya sebagai DUN. Dan kuasa pemerintahan kerajaan negeri ini meliputi perkara yang termaktub dalam senarai negeri. Jadi apa yang ada dalam senarai negeri ini? Iaitu yang pertamanya kita ada undang-undang Islam. Yang kedua, tanah. Yang ketiga,
pertanian dan perhutanan, yang keempat kerajaan tempatan, dan yang kelima hari kelepasan negeri. Jadi di bawah senarai negeri ini bermaksud perkara-perkara yang berada di bawah senarai negeri ini akan diurus tadbir ataupun akan berada di bawah kuasa kerajaan negeri. Okey, itu tentang kuasa kerajaan negeri. Okey, selain kuasa kerajaan negeri, kita ada kuasa bersama. Okey, apa pula maksud senarai bersama? Senarai bersama ini adalah perkara yang membolehkan Parlimen di peringkat persekutuan ni dan juga DUN, Dewan Undangan Negeri ini di peringkat negeri menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Jadi perkara yang sama. Tadi kita nampak senarai yang berlainan iaitu senarai persekutuan dan juga senarai negeri. Jadi dalam senarai bersama ini membolehkan Parlimen dengan DUN menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Jadi sekiranya berlaku pula percanggahan bagi perkara senarai bersama sebab dua-dua boleh gubal kan. Jadi jika berlaku percanggahan, undang-undang yang digubal oleh Parlimen harus dipatuhi. Dia ambil peringkat persekutuan dulu. Jadi yang digubal oleh Parlimen harus dipatuhi kalau berlaku percanggahan. Okey, antara senarai bersama. Jom kita lihat senarai bersama ini iaitu yang pertamanya ialah kebajikan awam. Yang keduanya tentang beasiswa. Yang ketiganya perlindungan haiwania dan taman negara. Yang keempat tentang perancangan bandar dan luar bandar. Yang kelima kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit. Yang keenam ialah kebudayaan dan sukan. Dan akhir sekali yang ketujuh ialah perumahan. Jadi ini ialah senarai bersama. Jadi cikgu harap di sini kamu dapat membezakan mana satu senarai di bawah persekutuan, yang mana pula senarai di bawah kerajaan negeri, dan yang mana pula yang merupakan senarai bersama yang melibatkan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey, jom kita lihat pula tentang peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah. Bagi kerajaan negeri Sarawak dan Sabah telah diberi kuasa tambahan bagi menyesuaikan kemasukan negeri berkenaan dalam Persekutuan Malaysia. Semasa Sarawak dengan Sabah ni nak masuk dalam Malaysia, maka di sini kita lihat kedua-dua negeri ini telah diberikan kuasa tambahan. Antara tambahan senarai negeri bagi Sarawak dan Sabah ini ialah yang pertamanya tentang undang-undang dan adat anak negeri. Yang keduanya ialah tentang Mahkamah Anak Negeri dan yang ketiga ialah tentang kereta api di Sabah. Dan senarai bersama pula yang melibatkan Sarawak dan Sabah iaitu yang pertamanya undang-undang diri yang berhubung dengan perkahwinan, perceraian, penjagaan anak, nafkah dan sebagainya. Kemudian yang keduanya penyelidikan pertanian dan perhutanan, pengawalan makhluk perosak dan juga pencegah penyakit tumbuhan. Dan yang ketiganya ialah pilihan raya bagi Dewan Negeri. Jadi ini kita lihat tambahan senarai bersama bagi Sarawak dan juga Sabah. Kemudian kita lihat pada Akta Immigration 1963. Bagi Akta Immigration ini kita lihat kerajaan negeri di Sarawak dan Sabah ini diberi kuasa untuk mengekalkan kuasa kawalan, kemasukan dan kediaman di negeri berkenaan. Jadi ini kita katalah peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah yang ada di dalam peruntukan perlembagaan negara kita. Kemudiannya, kita lihat pula kepada kerajaan tempatan. Apa peranan kerajaan tempatan ini? Seperti yang cikgu beritahu awal tadi di mana kerajaan tempatan ini merupakan peringkat ketiga yang diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempatan atau daerah kecil yang diwartakan. Kerajaan tempatan ni kita kenalinya juga sebagai pihak berkuasa tempatan ataupun PBT ringkasannya. Dan berada di bawah kuasa kerajaan negeri. Cikgu dah sebut tadi kan? Di mana kerajaan tempatan ni berada di bawah kuasa kerajaan negeri. Dan selain daripada itu, kerajaan tempatan atau PBT ini merupakan perantara antara kerajaan negeri dengan rakyat. Ini kerana kerajaan tempatan ini berperanan dalam memberi perkhidmatan kepada penduduk setempat. Fungsinya telah digariskan oleh Akta Kerajaan Tempatan 1976 atau Akta 171, di mana ia merangkumi semua jenis kerajaan tempatan seperti Majlis Bandaraya,
majlis perbadaran dan juga majlis daerah. Jadi ini sedikit mengenai kerajaan tempatan, dan kita pergi yang lebih lanjut sedikit, kita lihat fungsi kerajaan tempatan. Apa fungsi kerajaan tempatan ini? Yang pertamanya ialah menyediakan perkhidmatan kebersihan. Yang keduanya ialah mengeluarkan lesen dan kawalan untuk penjajah. Yang ketiga ialah untuk membangunkan perumahan awam. Yang keempat ialah untuk menyediakan kemudahan sukan dan juga kebudayaan. Yang kelima, menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat. Yang keenam ialah untuk menyediakan perkhidmatan kecemasan. Yang ketujuh ialah menyediakan kemudahan awam. Yang ke-8 ialah menyenggara jalan raya. Yang ke-9 ialah menyenggara sistem saliran. Yang ke-10 ialah mengindahkan kawasan. Dan yang ke-11 ialah menjaga kesihatan awam. Itu antara fungsi kerajaan tempatan. Jadi kita lihat di sini di mana pembahagian kuasa yang berlaku ini sebenarnya telah membawa kepada pentadbiran yang lebih sistematik di negara kita. Setiap peringkat kerajaan akan mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan pentadbiran negara. Ini akan membawa kepada kemajuan negara kita. Ini yang dapat cikgu terangkan mengenai kuasa bagi kerajaan persekutuan. Kemudian kita lihat tadi kan kuasa untuk kerajaan negeri, dan kemudian kita lihat mengenai peranan kerajaan tempatan. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan dengan kamu dapat manfaat sebaik mungkin, dan semoga segala usaha kita sentiasa diberkati dan kejayaan milik kita semua. Sampai di sini dahulu. Jangan lupa untuk ikuti video cikgu yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.